Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seperti biasa, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berada di sini. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya tidak berhenti-henti menyebut dan berdoa semoga Allah memberkati, meridai kita. Lebih-lebih lagi lah ketika kita berada di sini. Sebab di sinilah tempat yang paling mulia di dunia, dalam masjid. Pada pagi ini saya tidak bersedia untuk bertazkirah panjang. Cuma ada beberapa pandangan yang perlu kita kutip. Pandangan daripada para ulama yang perlu kita kutip semula supaya menjadi panduan hidup dalam menjalani hidup yang berbaki ini. Dalam tazkirah Jumaat semalam saya telah menyebut secara ringkas bahawa apa itu bahagia dan apa tip untuk mendapat kebahagiaan. Pada pagi ini ada beberapa pandangan yang saya kutip, petik, ambil dari buku-buku yang saya baca, terutama buku yang saya sangat minati yang saya sebut kemarin, La Tahzan, karangan seorang doktor profesor berketurunan Arab, rakyat Saudi Arabi, yang telah mengarang sebuah buku yang bernama La Tahzan, jangan bersedih, jangan berduka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillah semula setelah bismillah tadi kerana nak memulakan pandangan beberapa orang ulama ternama memesan kepada kita. Satu, Imam Syafi'i kata, kullama izdattu ilman izdattu jahli. Setiap kali
aku mengaji, setiap kali aku dapat ilmu, maka setiap kali pula lah terasanya jahilku. Setiap kali aku mendapat ilmu, setiap kali pula lah aku merasa jahilku. Bermakna tuntutlah ilmu sehingga ke akhir hayat. Dia tidak akan tak akan suk, terutama orang yang minta maaf, orang yang kelah kita, jauh daripada suk habisnya ilmu. Jadi dia kata, setiap kali aku belajar ilmu boleh, setiap kali pula lah aku sedar yang bahawa aku masih jahil. Dan ingat katanya, ma ahadum minal muslimin yuti' Allah fala ya'si. Ingat dia kata, tidak ada seorang Islam yang taat kepada Allah yang tidak bermaksiat. Tidak ada seorang Islam yang taat kepada Allah yang tidak ada maksiat. Maknanya kita bubuh selalulah, kita ni banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Nampak tak kita dalam kegairahan kita buat ibadat tu, di celah-celah tu ada maksiat. Sama ada maksiat lapuk, maksiat lama, atau maksiat yang sedang kita lakukan. Sama ada maksiat zahir atau batin. Jadi saya berminat kenyataan ini supaya memberi ingat kepada diri dan para jemaah lah, supaya mengingati akan kesalahan-kesalahan kita. Pada saya, khususnya dalam melakukan taat. Kerana dalam melakukan taat ada salahnya. Bahkan setengahnya menjadi maksiat. Sama-sama kita lihat semula. Dikatakan lagi, wala ahadum min man ya'sillah fala yuti'u. Begitu juga, tidak semua orang yang jahat, orang yang derhaka kepada Allah itu, tidak ada benda yang tidak baik, fala yuti'u. Tidak ada benda yang, tidak semuanya buruk. Ada benda yang baik. Inilah senang. Jahat macam mana-mana pun, selama dia tu Islam, ada baiknya. Jadi ada dua di sini. Baik macam mana-mana pun, ada salah. Tu nak sedar kita tu. Takut kita berasa orang baik. Jahat masa mana-mana pun ada baiknya. Faman wajada ta'atuhu aghlab min maksiatihi fahuwa adlun. Barang siapa mendapati dirinya baik lebih banyak daripada maksiat, maka cukuplah. Tak nak banyak kita ni. Kalau baik lebih banyak daripada maksiat, cukuplah. Oleh sebab itu, dia bergabung Imam Malik ada memberi pendapatnya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Saya suka ulang ni. Dan di meja ni pun acak kali saya ulang kenyataan ni. Saya yakin dengan dengar gini ni, tidaklah kita boleh dapat semua, dapat kekalkan semua maklumat yang disampaikan dengan dengar gini ni.
Jadi saya tidak malu-malu walaupun acak kali saya ulang benda yang sama, saya sendiri pun masih kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang terus tak ingat apa yang kita tahu. Imam Malik kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu dicari, wala ya'ti, bukan dia mencari. Bisa kata-kata ni, ilmu tu dicari, dia tak mari kat kita. Wala ya'ti, dia tak mari, kita kena pergi. Jadi kita kena tanyalah sikit, banyak mana masa yang kita beri, banyak jauh mana perjalanan yang kita jalan untuk mencari ilmu. Masanya banyak mana. Kalau kita umur begini, umur 60 tahun umpamanya, berapa tahun kita habiskan kerana menuntut ilmu. Dan bumi yang begini luas ni, berapa jauh kita telah berjalan kerana mencari ilmu. Sebab kadang-kadang kita duduk begini dalam masa 10-15 minit pun berasa serbang dah punggung bagi orang yang tidak jeliga dengan ilmu. Duduk sebentar, rasa puas, rasa malas, rasa mengantuk. Bukan kerana dia tahu dah, tetapi suasana tidak seimbang dengan roh dia. Satu lagi pesan Imam Malik, dia kata man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dia macam bait syair itu, maknanya sangat menarik. Barang siapa tasawuf, belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf. Senang pada saya ilmu tasawuf ni membicarakan soal-soal hati, atau dikaitkan dengan Imam Ghazali, dikaitkan dengan ilmu batin. Yang regunya ialah ilmu zahir, amalan zahir, amalan batin, ilmu zahir, ilmu batin. Jadi tasawuf itu ialah ilmu atau amalan kebatinan. Kebatinan yang dimaksud secara mudah di sini ialah hati, membicarakan soal-soal hati, peranan dan fungsi hati dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertasawuf, belajar dan beramal dengan tasawuf, walam yatafaqqah, tapi tidak berfiqh, tidak belajar ilmu fiqh, tidak mendalami ilmu fiqh, bahkan tidak beramal dengan fiqh, faqad tazandaqa, maka dia zindik. Zindik ialah sukar pada saya nak memberi terjemah yang sebenar, bahkan ada ulama memberi arti hampir dengan kufur. Saya nak ulang, barang siapa bertasawuf, kita sekarang ni riuh juga tentang tasawuf ni. Dan orang fiqh riuh dengan fiqh dia. Semacam ada percanggahan antara sufi dan faqih. Dia guna gitu ya. Satu sufi, orang yang beramal dengan ilmu tasawuf namanya sufi. Orang yang mahir dalam ilmu fiqh namanya faqih. Semua ini ialah gelaran atau kedudukan yang sangat istimewa. Tetapi kita nampaknya sekarang ada percanggahan. Sebab barangkali kematangan pembelajaran kita masih tidak matang,
Ada orang menumpukan tasawuf, ada orang menumpukan fiqh. Yang fiqhnya siang malam menyebut itu haram, itu sah, itu halal, kitab itu, kitab ini dan sebagainya. Secara zahir, orang tasawuf dia coba menghayati ilmu yang ada secara bertuding tubi tanpa melihat kepada fiqh. Jadi di sana tasawuf yang tidak masuk, dia akan beramal tanpa melihat kehendak fiqh. Maknanya kalau dikatakan baca Quran itu, membaca Quran atau tilawah Al-Quran itu sangat besar fadilatnya, dia baca Quran siang malam, baca Quran. Jadi orang yang baca Quran tu dilihat dan dihukum baik, sangat baik. Tetapi ada di sana orang tasawuf melihat apa artinya awak baca Quran tetapi salah. Itu fiqhnya. Jadi di sana kita mesti berhati-hati memperbanyakkan tilawah Quran serta memastikan bacaan itu betul. Barulah dia ada gabung jaling antara dua ilmu. Ilmu fiqh kata baca biar betul. Ini mak wajib, ini mak jaiz, ini mak lazim, sebagainya. Ini nipih, ini tebal, ini pendek, ini panjang, sebagainya. Itu fiqh, masuk dalam hukum fiqh. Walaupun apabila diecer namanya tajwid, dia masih fiqh. Tetapi orang tasawuf melihat membaca banyak itu. Maksud saya ni kedua-dua ni yang kurang faham. Kalau faham betul-betul, banyak buat tapi betul, banyak buat tapi salah, merugikan. Tak buat asum, itu lagilah salah. Jadi setiap amalan kita, baca Quran ke apa ke, kemarin pun saya sentuh, kadang-kadang kita ni menjadi adat, bukan ibadat. Banyak amalan-amalan kita yang menjadi adat, yang sumbernya berdasarkan kepada dulu-dulu, orang dulu-dulu. Saya tidak menafikan kelebihan orang dulu-dulu, tapi tidak kurang juga orang dulu-dulu beramal kan tidak berdasarkan kepada hadis sahih. Minta maaf. Contohnya kita rata-rata kita di Malaysia, terutamanya yang saya tahu, malam Jumaat kita tahu baca Yasin. Sehingga ada majlis Yasin sama malam Jumaat, majlis Yasin lah, atau rumah Yasin lah. Saya apabila ditandingkan kenyataan tentang Yasin dan surah Kahfi, tahu bahawa surah Kahfi lebih afdal pada malam Jumaat daripada Yasin. Jangan salah faham, jangan kejut, jangan susah hati. Hak buat dah tu buatlah, teruskanlah. Tapi barangkali pagi ini ada sumber maklumat baru. Saya dapati kenyataan yang kuat, kukuh hujahnya bahawa pada malam Jumaat surah Kahfi lebih afdal daripada Yasin pada malam Jumaat. Jadi sekurang-kurangnya kita jangan tinggal surah Kahfi tu. Cumanya dia tu lebih panjang sikit, ya, lebih panjang. Dan orang yang tak biasa banyak masalahnya. Sebab tu saya selalu cadang mengaji Quran ni, mengajilah kita orang dewasa ni apa yang kita nak beramal. Kalau start dari Fatihah Alif Bata semula, jadi kita malam ni nak baca Kahfi, malam ni nak baca Yasin. Bila nak hafal kat Yasin baru kita nak belajar tu secara tahqiq. Tu saya cadangkan bahawa
orang dewasa macam kita ni belajar Quran, tuding surah yang kita nak beramal, yang kita nak baca, yang kita nak baca dalam semayang, yang kita nak baca hari-hari ni, tuding surah tu ya betul. Saya rasa kita orang yang tidak banyak amal, tidak banyak ilmu tu lebih berfaedah kalau kita memilih jalan pintas begini. Itu pandangan peribadilah. Jadi sekarang dia kata, orang siapa pekoh pula, pekoh ni tahu belaka kitab tu, kitab ni, hukum tu, hukum muka surat. Orang pekoh ni selalunya pekoh sekarang maksud ni. Pekoh sekarang. Dia bercakap, tanya jawab lu. Oh, ini haram, ni haruf, ni halal, ni gini, ni dosa, ni batal. Dia dak buat macam mana? Minta maaf ya, dia dak buat macam mana? Orang tasawuf ni dia dak cakap tapi dia buat sangat. Buat dalam salah. Oleh kerana tidak ada gabungan pengalaman dan maklumat yang selari dan selaras antara tasawuf dan fiqh. Dia tak boleh cerah. Sehingga dia kata, orang siapa fiqh dalam ilmu fiqh tapi tidak mengetahui ilmu tasawuf, fasik. Faqad tafassaqa fasik. Jadi senangnya, secara mudahnya, tadilah saya kata, fiqh mesti itu syariat dan tasawuf itu batin kita, mesti perkukuhkan, mesti mendalami. Dan disambungkan di sini, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa gabungkan antara fiqh dan tasawuf, faqad tahaqqaqa. Saya teringat pada seorang tu guru saya, bila dia baca benda ni, dia buat gini tangan dia. Faqad tahaqqaqa ni barulah stokor, barulah kejak, barulah kemah, barulah cukup. Barang siapa belajar dan beramal ilmu tasawuf dan belajar beramal ilmu fiqh, barulah tokor, kejak, atau dalam bahasa Arabnya tahqiq, sebenar, kejak, sempurna, kemah kini. Tu. Sebab itu ada ulama membuat keputusan, membuat rumusan atas kenyataan Imam Malik ini. Dia kata, kullu sufiyyin faqih walaysa kullu faqihin sufi. Itu kuncinya. Kaedah orang dulu. Semua orang sufi itu faqih. Semua apabila sufi itu tasawuf, orang belajar tasawuf dan beramal dengan tasawuf itu sehingga digelar sufi itu faqih. Dia faham fiqh. Tetapi tidak semua orang yang memahami fiqh itu sufi. Tidak semua orang yang memahami fiqh itu sufi. Jadi kita sekarang ni macam benda yang berasingan antara fiqh dan tasawuf. Orang ni cuba mempamerkan ketasawufannya. Yang sebelah ini cuba memperlihatkan kefaqihannya, fiqhnya. Ambil satu silap, dua-dua baru tahaqqaqa, tahqiq. Selesai. Saya harap panjang ni, terang ni penjelasannya. Jadi sekarang ni kita ni tak berjalan dua ni. Orang ni minat fiqh, orang ni minat tasawuf. Masa Nabi dulu dia serentak. Dia tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Kediang ni dinama fiqh, tasawuf, begitu begini tu kerana kelemahan orang Kediang ni. Orang ni mengaji bidang ni, jadi nampak kepakarannya dalam bidang ni. Orang ni mengaji bidang ni, kepakarannya dalam bidang ni. Masa Nabi dulu, dialah segala-galanya. Maka tak tahu tasawuf dan fiqh tu. Dia stokor gitu ya. Nampak stokor. Dia eceh oleh orang Kediang ni. Saya nak teruskan siksa lagi, iaitu Imam Ghazali kata, in kunta tatlub man huwa khal minal uyub fala tajid. Kita ni apabila melihat orang
lihatlah diri sendiri. Kerana apabila banyak awak melihat orang, melihat tu imam, melihat tu khatib, melihat ketua masyarakat, melihat anak isteri kita pun, sedarlah bahawa tidak ada yang sempurna. In kunta tatlub man huwa khal minal uyub, sekira mencari orang yang tak ada cacat celanya, fala taji, habis berahlah, mudah akan jumpa. Jadi tak usah heranlah kalau orang lemah tu, kita tengok orang lemah, jangan heranlah, tak usah mengeluh, buat mari kat kita. Aku ada tak kelemahan, walaupun dalam perkara itu aku tidak ada kelemahan, tapi dalam perkara lain aku ada tak kelemahan. Begitulah kira-kira renungan mukaddimah saya kira, sebab kita berpisah 3-4 minggu juga, kita bercuti. Maka sebagai permulaannya begitulah pesan saya pagi ini pada jemaah yang bersama saya pohonkan tidak lebih daripada kita semua dapat barakah, dapat redha, rahmat daripada Allah Ta'ala sepanjang yang kita duduk di sini. Ya, itu saja. Kita tak buat apa-apa. Sekarang ni kita tak buat apa-apa. Tuan-tuan tidak bercakap pun, duduk saja pun begitu. InsyaAllah rahmat, barakah, redha Allah Ta'ala. Kalau tasawufnya kata dalam hati kita ikhlas, InsyaAllah kita akan perolehi dari masa ke semasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.